Sebab itu kalau kita tak jaga sistem peredaran darah kita, kita boleh mati tau. Okey, tajuk seterusnya adalah sistem peredaran darah manusia. Okey, selepas kita belajar tentang sistem rangka dan juga fungsi sendi, kita masuk kepada tajuk sistem peredaran darah manusia. Alright, seperti yang kamu saya nampak dalam gambar ini, mungkin ada dari antara kamu yang pernah pergi ke shopping kompleks ataupun pasar raya, tengok ada orang pergi derma darah, ataupun ada ahli keluarga, ayah, mak, nenek ataupun siapa-siapa pergi menderma darah, betul tak? Okey, sistem peredaran darah memainkan peranan penting dalam tubuh. Okey, dalam tubuh kita ni ada darah. Okey, darah kita apa sangat penting ya. Sistem ini mengangkut oksigen. Oksigen kamu sedut ni ya, dia salurkan kepada seluruh tubuh badan kamu menggunakan sistem peredaran darah manusia. Selain daripada oksigen, neutron, air dan bahan kumuh seperti karbon dioksida juga diangkut ke sekitar tubuh badan kita menggunakan sistem peredaran darah manusia. Ya, sebab itu bila banyak darah kita keluar, okey, kita akan lemah, akhirnya kita akan mati kalau tak ada tambahan darah, kerana oksigen tidak cukup untuk disalurkan ke dalam tubuh badan kita. Okey, bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia ialah jantung. Okey, darah ni bergerak ni macam mana? Dia bukan bergerak sendiri dia. Dia ada sesuatu yang mengepam dia. Mengepam. Okey, bila ada sesuatu benda yang mengepam dia, darah tu akan bergerak. Bergerak. Ada benda yang mengepam. Okey, benda yang organ yang pam darah tersebut dalam badan kita adalah nama dia jantung. Okey, jantung inilah yang mengepam darah. Okey, jantung ialah organ yang mengepam darah ke peparu dan ke seluruh bahagian tubuh. Setiap kali jantung kita berdegup, darah akan dipam masuk ke jantung dan dipam keluar ke jantung. Dia masuk, dia keluar kan. Masuk, keluar. Pam, keluar. Jantung mempunyai dua bahagian. Bahagian kiri mengepam darah yang mengandungi lebih oksigen. Bahagian kiri, bahagian tangan kiri kamu lah. Okey, oksigen masuk, yang belah kiri ni akan mengepam darah yang mengandungi lebih oksigen banyak, dan apabila nak keluar tu, yang dia mengepam darah yang mengandungi lebih karbon dioksida. Okey, kita sedut oksigen kan, hembus karbon dioksida kan. Okey, yang melakukan kerja-kerja tersebut adalah jantung kita, bahagian kiri dan juga bahagian kanan. Sistem peredaran darah kita selain daripada jantung tadi, okey, selain daripada jantung tadi ya, sistem peredaran darah manusia terdiri daripada peparu, salur darah dan juga darah. Okey, peparu, salur darah dan juga darah. 1 2 3 4 jantung ya. Jantung, peparu, salur darah dan juga darah ni. Okey, keempat-empat ini adalah terdiri daripada sistem peredaran darah manusia. Ya. Okey. Peparu, salur darah, darah, jantung. Empat organ ni. Okey, setiap keempat-empat organ ni mempunyai fungsi yang berbeza. Okey, kita tengok jantung tadi tu. Jantung mengepam darah ke peparu dan ke seluruh bahagian tubuh manusia. Penting ni ya. Ini fakta yang pertama. Dekat soalan nanti akan ada tanya. Okey. Ini jawapan dia lah. Ini untuk fungsi jantung. Yang keduanya, peparu. Okey, kenapa kita kena belajar peparu, salur darah dan juga darah? Kerana keempat-empat organ ni terlibat dalam flow ataupun perjalanan darah dalam badan manusia ni terlibat dalam keempat-empat benda ni. Peparu, bukan benda, organ ni. Peparu, salur darah dan juga jantung. Baik. Apa fungsi paru-paru? Paru-paru ialah organ yang menjadi tempat pertukaran antara gas oksigen dan gas karbon dioksida. Rupanya dekat peparu lah pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida ni berlaku. Sebab itu bila kita sedut oksigen daripada tumbuhan, yang kita hembus itu adalah karbon dioksida. Macam mana dia boleh bertukar? Proses itu berlaku pada paru-paru.
pada paru-paru kita, dalam tulang rusuk kita ni. Okey, itu fungsi paru-paru. Tempat pertukaran antara gas oksigen dan gas karbon dioksida. Apabila paru-paru dah menjalankan tugas dia, seterusnya salur darah pula, tugas dia ialah tiup laluan untuk darah mengalir. Salur darah mengangkut darah ke seluruh bahagian tubuh. Oh, dia macam jalan raya lah. Darah ni macam kereta, salur darah ni macam jalan raya. Dia mengangkut darah ni ke seluruh bahagian tubuh badan kita. Dekat badan ni ada salur darah ni, banyak ni, ya. Baik tu bila kita potong salur darah tu, dia akan mancut darah tersebut. Siapa pernah tengok kena sembelih lembu kan? Potong salur darah dia, kamu nampak darah lembu tu terkeluar daripada salur darah tersebut. Itu contoh yang paling real yang paling kamu boleh tengok, iaitu salur darah yang lembu tu lebih kurang macam manusia lah salur darah dia. Ada salur darah yang besar, ada salur darah yang kecil. Bergantunglah kepada fungsi-fungsi dia. Okey, itu salur darah mengangkut darah ke seluruh bahagian tubuh manusia. Ingat itu fakta yang ketiga. Yang keempat, darah pula. Darah penting lah kan. Darah ni macam cecair dalam badan kita lah. Okey, apa fungsi dia? Darah mengalir melalui rangkaian salur darah tadi. Salur darah yang atas ni, dalam salur darah ni ada darah. Okey, darah mengangkut oksigen. Rupanya darah ni dia bawa oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh seperti karbon dioksida dan seterusnya disingkirkan di paru-paru tersebut. Okey, rupanya salur darah ni dia bawa nutrien, rupanya darah ni dia mengangkut oksigen, air, bahan kumuh dan juga karbon dioksida ke seluruh badan dan juga keluar daripada badan kita. Sebab itu kalau kita pucat, maksudnya orang kata, "Oi, kurang darah ni, kamu kena makan makanan-makanan yang boleh bertambah darah." Okey. Sebab itu kita boleh pucat, muka kita pucat, kurang darah. Okey, lepas tu kalau kita takut kan, jantung kita berhenti, orang tu dah mati, muka dia pucat. Sebab apa? Jantung tak boleh pump darah ke seluruh badan, oksigen tak dapat. Jadi bila oksigen tak sampai pada badan kita, terutamanya pada otak, kita akan mati. Seterusnya kita akan lihat pada laluan peredaran darah manusia. Macam mana darah itu mengalir dalam tubuh manusia, apa laluan-laluan dia. Okey. Yang warna biru ni darah yang penuh karbon dioksida. Okey, yang merah darah yang lebih oksigen. Okey, jadi katalah atas ni hidung lah, katalah hidung. Okey, hidung. Okey, ni hidung. Apabila hidung sedut, dia masuk ke paru-paru. Paru ini akan bawa pergi masuk ke jantung. Mungkin darah lebih oksigen. Okey, lebih oksigen, dia pump, dia pergi ke seluruh tubuh badan manusia. Dia keluar darah yang lebih karbon dioksida, masuk ke jantung, pump balik, masuk ke dalam paru-paru. Okey, jadi laluan dia paru, jantung, tubuh badan. Okey, paru pergi kepada jantung, jantung pergi kepada tubuh manusia, tubuh manusia pergi ke jantung, jantung pergi ke paru-paru balik. Okey, 1 2 3 4 step. Itu peredaran, laluan peredaran darah manusia. Mula daripada paru-paru pergi masuk ke jantung, jantung sebarkan ke seluruh tubuh manusia, sebarkan masuk ke tubuh manusia, akan dia masuk ke dalam jantung semula, dan juga daripada jantung akan pump pergi masuk ke paru-paru balik untuk keluar ke melalui hidung karbon dioksida yang diproses tadi tu. Okey, boleh? Okey, ulang sekali lagi. Paru pergi jantung, jantung tubuh manusia, tubuh manusia pergi jantung, jantung pergi paru. Okey, lepas ini ada soalan yang berkaitan dengan flow ni, okey, ataupun laluan peredaran darah manusia. Untuk lebih faham lagi tentang laluan peredaran darah tadi tu, okey, muka surat 31 ni menerangkan dengan lebih lanjut. Okey, tengok ya. Yang pertama sekali, apabila kita menarik nafas, udara yang mengandungi lebih oksigen,
Okey, oksigen tu masuk ke paru-paru dan diserap ke dalam salur darah. Okey, masuk ke sini, masuk udara memasuki trakea daripada hidung lah. Okey. Okey, masuk sini. Nombor 2, darah ini dikenali sebagai darah lebih oksigen. Maksudnya banyak oksigen lah, yang kaya dengan oksigen. Nampak ni, dia sedut, masuk ke dalam paru-paru dia. Banyak oksigen ni, kaya dengan oksigen. Jantung mengepam darah lebih oksigen ke seluruh tubuh. 2. Nombor 3, setelah tubuh manusia menggunakan, okey, pada pam pergi seluruh tubuh ya. Selepas seluruh tubuh menggunakan oksigen, karbon dioksida terhasil dan diserap ke dalam darah. Okey. Jadi darah ini dikenali sebagai darah karbon dioksida, darah lebih karbon dioksida. Okey, ni darah ini akan dibawa ke jantung. Selepas kita pakai, okey, macam mana kita nak tahu oksigen tu dah habis pada darah yang kita guna tersebut? Contoh, tanda-tandanya tangan kita lenguh. Okay, contohnya kita main macam ni. Okay, banyak oksigen pump ni. Okay, banyak oksigen pump. Lama-lama tangan kita lenguh. Itu tanda-tandanya darah yang membawa oksigen itu sudah habis, sudah kurang. Jadi maksudnya tangan kita tu lenguh. Maksudnya kita kena lebih banyak ambil oksigen lagi. Okay, itu tanda-tanda lah. Ataupun kebas. Darah dalam oksigen dalam darah tersebut dah habis diproses oleh tangan kita, oleh organ kita, dan perlu darah fresh baru masuk. Alright. Itu tanda-tanda lah. Lepas dah habis oksigen semua digunakan dan bertukar jadi karbon dioksida, dia masuk ke dalam jantung semula. Dari jantung, darah lebih karbon dioksida ini akan dipam pergi ke paru. Okey. Dan proses ini berulang-ulang. Dan proses perulangan proses ini diberi nama proses peredaran darah. Nampak ya? Daripada paru dia pergi ke jantung, jantung dia pergi ke organ pergi ke jantung balik, jantung pergi ke paru semula. Itulah proses dia, proses peredaran darah. Kita nak masuk sikit lagi last tentang kepentingan sistem peredaran darah. Apa pentingnya peredaran darah dalam badan kita ni? Baik, sistem peredaran darah menjalankan tugas yang sangat penting kepada tubuh kita. Macam mana penting? Ya. So kepentingan yang pertama sekali, dia mengangkut oksigen, nutrien dan air ke dalam tubuh. Okey, macam saya cerita tadi lah, bila kita sedut, darah ini yang membawa oksigen, nutrien dan air ke seluruh tubuh badan kita untuk badan kita bergerak. Kalau kita tak ada sistem peredaran darah ni, oksigen tidak dapat dialirkan ke dalam tubuh badan kita, maka kita tak boleh bergerak. Lagi sangat penting peredaran darah ni. Okey, nampak ni contoh darah ni kan. Dia kata, saya membawa oksigen, nutrien dan air untuk awak. Okey, itu oksigen lah. Nutrien macam mana pula? Bila kita makan, semua pergi ke perut proses pergi ke usus. Jadi darah yang menyerap nutrien dari usus. Usus kita ni kan ada darah kan, dia serap nutrien, vitamin, kalsium, semua benda yang kita makan tersebut dibawa ke jantung sebelum dipam ke seluruh tubuh. Okey, jadi maksudnya nutrien tu dia akan masuk ke dalam darah, diserap oleh darah akan pam pergi ke seluruh tubuh badan kita. Sebab itu kita boleh membesar dengan sihat dan mendapat nutrien yang kita makan daripada sayur, daripada daging, daripada susu, daripada buah. Semua yang kita makan tersebut masuk ke tubuh badan kita semua dan kita mendapat manfaatnya daripada darah yang dipam ke seluruh badan kita. Okey. Selain daripada itu juga mengangkut karbon dioksida dan bahan kumuh lain untuk disingkirkan dari tubuh. Darah juga mengangkut karbon dioksida ni. Badan kita tak perlukan karbon dioksida, tumbuhan yang perlukan. Kita menghasilkan karbon dioksida sahaja. Tumbuhan ambil karbon dioksida, menghasilkan oksigen untuk kita. Jadi kita tak perlukan karbon dioksida ni. Jadi karbon dioksida dikategorikan sebagai bahan kumuh, bahan yang tidak diperlukan oleh badan kita. Jadi fungsi darah ni dia bawa bahan kumuh, contohnya karbon dioksida ni, okey, untuk disingkirkan ke luar daripada
seluruh badan kita. Okey, darah juga mengangkut bahan kumuh dari tubuh ke organ perkumuhan seperti ginjal untuk disingkirkan. Okey, contohnya garam-garam kalian dalam badan kita lebih-lebih itu diserap oleh darah yang tak diperlukan. Darah kita ni bawa pergi ke buah pinggang untuk disingkirkan kepada air kencing dan sebagainya. Sebab itu kalau kita tak jaga sistem peredaran darah kita, kita boleh mati tau. Jadi macam mana nak jaga? Yang pertama sekali, kita kena pastikan darah kita sentiasa mengalir dengan lancar, baik dalam tubuh badan kita. Banyak aktiviti-aktiviti yang boleh kita buat. Contohnya kita kerap bersenam. Lepas tu bila kita kerap bersenam, jantung kita akan kuat mengepam darah. Dia akan mengepam darah ke seluruh tubuh badan kita. Jadi seluruh badan kita akan memperolehi banyak oksigen dan lebih banyak karbon-karbon dioksida ataupun bahan-bahan kumuh yang tidak diinginkan akan diserempes keluar daripada badan kita. Jadi badan kita akan sihat. Poin dia, pastikan peredaran darah kita kekal lancar. Alright. Jadi cikgu harap penerangan cikgu berkenaan dengan sistem peredaran darah ni dan juga kepentingan sistem peredaran darah manusia dapat sedikit sebanyak memahamkan kamu berkenaan dengan tajuk ini. Dan jangan lupa untuk jawab soalan yang cikgu sediakan bagi kamu menguji minda dan juga kefahaman. Ulang tengok video ini untuk menambahkan lagi kefahaman kamu dan sampaikan kepada rakan-rakan yang lain.